Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurul Huda Natasha binti Nizaruddin, 4212001351. Saya ingin mengulaskan isu berkaitan topik yang diberikan, iaitu Tabika Taska dan Pusat Kegiatan Kemas Terjejas dengan banjir. Seperti yang kita semua ketahui, negara kita telah diuji dengan bencana alam iaitu banjir. Kesannya apabila banyak tempat tidak pernah berlaku banjir, namun kini menghadapi bencana alam yang terbabit. Impak negatif yang lebih besar akan berlaku kerana kita tidak berada dalam mood bersiap siaga. Bencana banjir yang melanda negara kita saban tahun mengorbankan banyak nyawa, kerosakan harta benda serta kemusnahan infrastruktur yang teruk. Keadaan ini akan menjejaskan kesejahteraan hidup rakyat kerana kehilangan rumah, kenderaan, ternakan dan tanaman, sumber pendapatan, dan ianya juga mendatangkan kesan kepada anak-anak mereka kerana mereka terpaksa menangguhkan sisi persekolahan mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan isu Tabika Taska dan Pusat Kegiatan Kemas Terjejas dengan banjir? Isu Tabika Taska dan Pusat Kegiatan Kemas Terjejas dengan banjir disebabkan hujan di sesuatu kawasan ataupun tempat dalam tempoh yang lama secara berterusan. Ianya akan menyebabkan kanak-kanak dan juga guru dalam keadaan tidak selamat. Apakah perbuatan manusia yang menyebabkan sesuatu kawasan terjejas dengan banjir? Kegagalan kita menguruskan alam secara lestari menyebabkan berlakunya bencana alam ini. Jika disoroti, aktiviti penerokaan hutan dan pembalakan haram akan menjejaskan keseimbangan ekosistem kerana hutan adalah kawasan tadan hujan yang penting. Namun begitu, faktor manusia juga menjadi penyebab utama kepada bencana banjir. Situasi ini agak sukar diramal. Kegagalan mengurus, tiada sikap tanggungjawab dan tiada kesedaran alam sekitar adalah sebahagian faktor manusia yang mengabaikan kelestarian alam sekitar. Apakah perkara lain yang akan membahayakan kanak-kanak dan juga guru apabila kawasan Tabika Taska dan Pusat Kegiatan Kemas Terjejas dengan banjir? Ianya mendatangkan kesan yang tidak baik kerana kawasan ini akan tercemar selepas terjejas dengan banjir. Kerana terdapat sisa-sisa toksik yang terdapat pada air tersebut, mudah untuk menyebarkan penyakit seperti penyakit kulit. Apakah isu Tabika Taska dan Pusat Kegiatan Kemas di kawasan lain turut mengalami dan berhadapan dengan isu banjir yang sama? Banjir melanda Lembah Kelang sesudah hujan lebat berterusan menyebabkan ribuan penduduk dipindahkan, manakala ramai pengguna jalan raya terkandas akibat laluan terjejas dinaiki air. Selain itu, banjir turut dilaporkan berlaku di negeri Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan dan juga Perak. Sekian berita ringkas daripada saya, Nurul Huda Natasha. Dan selamat sejahtera, saya Fatin Nur Syafiqah binti Muhammad Nasir akan menerangkan tentang langkah 3 iaitu menjana penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik pro dan kontra dengan menggunakan carta alternatif. Penyelesaian yang pertama adalah dengan menggunakan sistem saliran. Pro yang pertama adalah menghalang pengumpulan air yang boleh menyebabkan banjir. Kontranya adalah sistem saliran merupakan pelaburan yang memerlukan wang yang banyak. Pro yang kedua adalah sistem saliran mengekalkan kelembapan seimbang di taman untuk mengurangkan hakisan tanah. Kontranya adalah saliran berlaku penyumbatan disebabkan oleh akar-akar pokok yang menyekat. Pro yang ketiga adalah sistem saliran boleh mengeluarkan bahan-bahan toksik dengan menghilangkannya dari kawasan persekitaran. Penyelesaian yang kedua adalah projek pendalaman sungai. Pro yang pertama adalah sungai menjadi dalam dan kontranya adalah sungai akan dipenuhi dengan sampah sarap yang dibuang oleh manusia. Pro yang kedua adalah air tidak akan melimpah keluar. Yang ketiga pula adalah air tidak akan bertakung dan mampu mengalirkan air hujan yang banyak. Keempat pula dapat mengorek semua kekotoran yang terdapat di dalam sungai. Pro yang terakhir iaitu pro yang kelima mampu menghilangkan dan mengeluarkan bahan-bahan yang dapat mendatangkan penyakit toksik yang terkandung di dalam air sungai. Saya Nurfani binti Muhammad Hazri 4212005631 ingin menjelaskan tentang analisis masalah. Maklumat dan info yang kami peroleh adalah melalui berita harian online, di mana ia dinyatakan pada halaman tersebut terdapat 207 Tabika Taska Pusat Kegiatan Kemas Terjejas dengan banjir. 3 persediaan menghadapi banjir iaitu sebelum, semasa dan selepas. Persediaan sebelum banjir adalah membuat persediaan awal seperti menyediakan alat kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Persediaan semasa banjir. Letakkan semua dokumen penting di tempat yang selamat dan bawa di dalam bekas yang kalis air. Seterusnya, persediaan selepas banjir dengan pengumuman melalui radio atau tumbuh. Arahan daripada pihak berkuasa
Jangan terus pulang ke rumah sebelum keadaan benar-benar selamat dan terkawal. Di samping itu, cabaran semasa menghadapi banjir. Cabaran pihak berkuasa menyediakan dan menghantar makanan serta pakaian kepada penduduk yang terjejas banjir. Yang keduanya, aktiviti ekonomi juga tidak dapat dijalankan seperti biasa yang akan menyebabkan punca pendapatan dan ekonomi merosot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Bina binti Rosli, 4212000051. Seperti apa yang dikemukakan, kami lebih memilih untuk membuat projek pendalaman sungai. Hal ini dikatakan demikian kerana solusi ini mempunyai 5 pro manakala ianya hanya mempunyai 1 kontra. Di sini saya ingin menerangkan beberapa pro yang ada dalam projek pendalaman sungai. Yang pertama adalah apabila sungai menjadi lebih dalam, maka air tidak akan mudah untuk melimpah keluar. Yang kedua pula, air juga tidak akan bertakung dan ia mampu untuk mengalirkan jumlah air yang banyak. Dan akhir sekali, apabila pendalaman sungai ini dibuat, ia mampu untuk mengeluarkan dan menghilangkan bahan-bahan toksik yang mendatangkan penyakit. Seterusnya, kita pergi pula kepada kontra dalam projek pendalaman sungai. Sungai akan dipenuhi dengan sampah sarap yang dibuang oleh manusia. Seperti yang kita lihat di jadual ini, kami telah melaksanakan pilihan dengan membuat uji cara penyelesaian untuk satu tempoh yang tertentu. Kami juga membuat penilaian terhadap keberkesanan solusi projek pendalaman sungai ini. Antaranya ialah apabila sungai menjadi lebih dalam, maka penilaian kepada keberkesanan solusi ini adalah akan dapat dikekalkan secara berterusan tetapi dengan pengawalan. Selain itu, air tidak akan melimpah keluar. Apabila kita melakukan solusi projek pendalaman sungai ini, ia dapat mengelakkan berlakunya limpahan air yang keluar dan akan mengurangkan kuantiti ketinggian air ketika banjir. Kesimpulannya, kelestarian alam sekitar perlu menjadi keutamaan semua pihak supaya musibah dan bencana alam dapat dibendung. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian berita ringkas daripada saya, Nurul Huda Natasha.